Pada Hari Sains mula mengkaji fenomena bukan fizikal, ia akan membawa lebih banyak kemajuan dalam satu dekad berbanding semua abad sebelum kewujudannya. Itu adalah kata-kata yang direncana saintis agung masa lalu, Nikola Tesla, ketika riwayat hidupnya. Kepercayaan esoterik saintis bernama Nikola Tesla termasuk teori luar biasa tentang piramid Mesir. Nikola Tesla mempunyai banyak obsesi yang luar biasa. Salah satu kepercayaannya ialah piramid besar Mesir adalah penjana tenaga gergasi. Beliau membina menara Tesla mengikut hukum yang diilhamkan dalam mengkaji piramid. Sepanjang hidup beliau tidak diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Jasa beliau tidak dihargai, tetapi kemasyhurannya dan mitos di sekelilingnya terus berkembang dengan pesat ke zaman kita. Beliau kini dianggap sebagai saintis yang hebat, orang yang membawa kepada asas penciptaan teknologi zaman kini. Dikreditkan dengan idea-idea utama yang membawa kepada telefon pintar, Wi-Fi, sistem bekalan elektrik, sistem pengawal dingin dan banyak lagi. Selain idea yang dilaksanakan dan dipatenkan, beliau juga mempunyai banyak minat lain dalam bidang penyelidikan yang berbeza dan esoterik. Salah satu yang paling luar biasa ialah ketaksuban beliau terhadap piramid Mesir. Salah satu binaan manusia yang paling misteri dan megah. Astrolab membawa anda piramid Mesir sebagai penjana kuasa elektrik. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Piramid Giza dibina semasa zaman kegemilangan Mesir, di mana ia merupakan salah satu tamadun terkaya dan paling berkuasa di dunia. Piramid Giza adalah beberapa struktur buatan manusia yang paling hebat dalam sejarah. Skala besarnya mencerminkan peranan unik yang dimainkan oleh Firaun atau raja dalam masyarakat Mesir kuno. Walaupun piramid dibina dari permulaan kerajaan kuno hingga akhir zaman Ptolemaic pada abad keempat sebelum Masihi, puncak bangunan piramid dibina pada lewat dinasti ketiga dan berterusan sehingga kira-kira dinasti ke-6. Lebih daripada 4,000 tahun kemudian, piramid Mesir masih mengekalkan banyak keagungan mereka. Dari awal era dinasti, makam diraja telah diukir menjadi batuan dan ditutup dengan struktur segi empat tepat beratap rata yang dikenali sebagai mastabas, yang merupakan pelopor kepada piramid. Piramid tertua yang diketahui di Mesir dibina sekitar Saqqara untuk Raja Djoser, dikenali sebagai step piramid. Ia bermula sebagai mastabah tradisional tetapi berkembang menjadi sesuatu yang dinamik. Berdasarkan sejarah, arkitek piramid itu ialah Imhotep. Sepanjang tempoh pemerintahan Djoser selama 20 tahun, arkitek dan jurutera piramid memasang 6 lapisan batu bertingkat berbanding dengan batu-batu lumpur, seperti kebanyakan makam terdahulu, yang akhirnya mencapai ketinggian 204 kaki. Ia adalah bangunan tertinggi pada zamannya. Step piramid dikelilingi oleh kompleks halaman, kuil dan halaman suci bagi Firaun. Akan tetapi, piramid teragung yang pernah dibina ialah piramid besar Giza yang terletak di dataran tinggi di tebing barat Sungai Nil, di pinggir Kahirah zaman moden. Yang tertua dan terbesar daripada 3 piramid di Giza dikenali sebagai piramid besar adalah satu-satunya struktur yang masih kukuh dan didaftarkan sebagai 7 keajaiban dunia purba yang terkenal. Ia dibina untuk Firaun Khufu, pengganti Sneferu, dan yang kedua daripada 8 raja dinasti keempat. Walaupun Khufu memerintah selama 23 tahun, tidak banyak yang kita ketahui mengenai pemerintahannya. Purata sisi tapak piramid adalah 230 meter dan ketinggian asalnya ialah 147 meter, menjadikannya piramid terbesar di dunia. Seperti piramid lain, walaupun beberapa versi sejarah yang popular berpendapat bahawa piramid dibina oleh hamba atau orang asing yang dipaksa bekerja, rangka yang digali dari kawasan itu menunjukkan bahawa pekerja itu mungkin buruh pertanian asli Mesir yang bekerja di piramid pada berlakunya banjir Sungai Nil pada sebahagian besar tanah yang berdekatan. Kira-kira 2.3 juta bongkah batu purata, kira-kira 2.5 tan setiap satu, terpaksa dipotong, diangkut dan dipasang untuk membina piramid besar Khufu. Ahli sejarah Yunani purba Herodotus menulis bahawa ia mengambil masa 20 tahun untuk membina dan memerlukan tenaga kerja 100,000 orang
Akan tetapi bukti arkeologi menunjukkan bahawa tenaga kerja sebenarnya mungkin sekitar 20,000 orang. Nikola Tesla percaya bahawa objektif pembinaan piramid mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan beliau memulakan kajian tersendiri. Beliau tertanya-tanya sama ada piramid merupakan satu pemancar tenaga gergasi. Gagasan pemikiran ini yang membawa kepada kaedah beliau membangunkan teknik penghantaran tenaga secara wireless. Pada tahun 1905, Tesla memfailkan paten di Amerika Syarikat bertajuk Seni Menghantar Tenaga Elektrik Melalui Medium Semula Jadi, menggariskan reka bentuk untuk satu siri penjana di seluruh dunia yang akan memanfaatkan ionosfera untuk pengumpulan tenaga. Beliau melihat planet bumi itu sendiri dengan dua kutubnya sebagai penjana elektrik gergasi tenaga tanpa had. Reka bentuknya yang berbentuk segitiga dikenali sebagai piramid elektromagnet Tesla. Ia bukan sekadar bentuk piramid, tetapi lokasinya yang mencipta kuasa tersebut. Beliau membina kemudahan menara yang dikenali sebagai stesen eksperimen Tesla di Colorado Springs dan menara Wardenclyffe atau menara Tesla di Pantai Timur yang berusaha untuk memanfaatkan medan tenaga bumi. Lokasi yang dipilih mengikut hukum tempat piramid Giza dibina, berkaitan dengan hubungan antara orbit elips planet dan khatulistiwa. Reka bentuk ini bertujuan untuk penghantaran tenaga tanpa wayar. Bagaimana piramid dibina? Satu lagi aspek pemikiran Tesla dilaporkan berkaitan dengan numerologi. Tesla merupakan individu yang luar biasa dengan kualiti yang obsesif. Salah satu obsesi itu ialah nombor 369 yang beliau percaya adalah kunci kepada alam semesta. Beliau akan memandu di sekitar bangunan 3 kali sebelum masuk atau menginap di hotel dengan nombor yang dibahagikan dengan 3. Beliau membuat pilihan lain dalam set 3. Ada yang percaya obsesi Tesla terhadap nombor ini berkaitan dengan keutamaannya untuk bentuk piramid dan kepercayaan bahawa terdapat beberapa hukum asas matematik dan nisbah yang merupakan sebahagian daripada bahasa matematik universal. Memandangkan kita tidak tahu dengan tepat bagaimana piramid dibina dan mengapa ia dibina, ia dilihat sesetengah pihak sebagai ciptaan yang mungkin, sama ada menjana tenaga atau berfungsi sebagai mercu tanda tamadun purba. Kumpulan penyelidikan antarabangsa menggunakan kaedah fizik teori untuk menyiasat tindak balas elektromagnet Great Pyramid terhadap gelombang radio. Para saintis meramalkan bahawa dalam keadaan resonans, piramid boleh menumpukan tenaga elektromagnet dalam ruang dalamannya dan di bawah pangkalan. Saintis merancang untuk menggunakan keputusan teori ini untuk mereka bentuk nanozarah yang mampu menghasilkan semula kesan yang serupa dalam julat optik. Nanopartikel sedemikian boleh digunakan sebagai contoh untuk membangunkan penderia dan sel suria yang sangat cekap. Kajian itu diterbitkan dalam Journal of Applied Physics. Walaupun piramid Mesir dikelilingi oleh banyak mitos dan legenda, kita mempunyai sedikit maklumat yang boleh dipercayai secara saintifik tentang sifat fizikalnya. Kadang-kadang maklumat ini terbukti lebih menarik daripada sumber fiksyen. Idea ini mendapat pengesahan dalam kajian bersama oleh saintis dari Universiti ITMO dan Laser Zentrum Hanover. Ahli fizik memberi fokus tentang bagaimana piramid besar akan berinteraksi dengan gelombang elektromagnet yang berkadar atau dengan kata lain pajang resonans. Pengiraan menunjukkan bahawa dalam keadaan resonans, piramid boleh menumpukan tenaga elektromagnet dalam ruang dalaman piramid serta di bawah tapaknya, di mana terletaknya ruang ketiga yang belum siap. Kesimpulan ini diperolehi berdasarkan pemodelan berangka dan kaedah analisis fizik. Para penyelidik mula menganggarkan bahawa resonans dalam piramid boleh diinduksi oleh gelombang radio dengan panjang antara 200 hingga 600 meter. Walaupun kajian ini belum bersifat menyeluruh, ia sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada Nikola Tesla. Salah satu daripada banyak misteri yang menyelubungi obelisk purba Mesir ialah persoalan, mengapa pembina asal memilih untuk menggunakan batu dari kuari Aswan? Pembinaan obelisk memerlukan granit berkualiti tinggi yang ditemui di Aswan di selatan Mesir. Monolit ini diperbuat daripada granit dan terdapat beberapa kuarza di dalam granit dan kuarza ini mempunyai beberapa sifat yang agak menarik seperti kesan piezoelektrik. Jika kita mengambil kristal kuarza dan memanfaatkannya, maka kita boleh menjana elektrik. Sekarang setengah orang percaya bahawa obelisk merupakan tiang halilintar yang menyerap tenaga elektrik dari langit. Adakah terdapat sebarang kemungkinan bahawa obelisk Mesir telah direka untuk menarik tenaga? Sebagai tambahan kepada kongkodaksian batu kuarza, didapati bahawa apabila obelisk pertama kali didirikan, ia telah ditutup dengan aloi logam semula jadi yang dipanggil elektrum. Obelisk disaluti elektrum yang merupakan gabungan emas dan perak, dan ia mungkin bertujuan untuk menarik zarah bercas elektrik plasma. Teori mengatakan bahawa
Obelisk bertujuan untuk mengalirkan tenaga dan mereka juga mencadangkan bahawa sumber tenaga ini mungkin bukan dari langit. Sebaliknya, dari struktur purba yang paling luar biasa di dunia. Giza, Mesir. Di tebing barat Sungai Nil mempunyai keajaiban kejuruteraan purba. The Great Pyramid. Struktur terbesar di kompleks Giza Piramid berdiri setinggi 450 kaki tinggi dan terdiri daripada lebih 2 juta blok batu. Sebahagian daripadanya diperbuat daripada granit merah yang sama digunakan untuk mencipta obelisk di seluruh negara. Walaupun pakar Mesir percaya bahawa ia dibina sekitar 2570 sebelum Masihi dengan tali dan takal, bukti muktamad bagaimana ia dibina dan berapa usia struktur gegasi itu masih menjadi misteri. Great Pyramid of Giza adalah keajaiban seni bina. Setiap blok ialah 5 tan dan terdapat kira-kira 2 juta daripadanya. Sarjana arus perdana berteori bahawa piramid besar dibina sebagai makam untuk Fir'aun Khufu yang memerintah dari 2589 sehingga 2566 sebelum Masihi. Tetapi ahli arkeologi masih belum menemui mana-mana mayat manusia atau penanda kubur asli dalam struktur itu. Reka bentuk sistem terowong dan bilik ruang dalam piramid besar telah meyakinkan pakar bahawa tujuan sebenar struktur besar itu adalah untuk bertindak sebagai loji kuasa yang mengagihkan tenaga melalui obelisk. Kita diajar di sekolah bahawa piramid besar ialah sebuah makam. Tetapi jika anda melihat kepada ciri-ciri bangunan ini, ketepatan pembinaannya, struktur unik seperti aci dan laluan khas, ia kelihatan seperti satu mesin. Pakar percaya bahawa tindak balas kimia berlaku dalam piramid besar yang menghasilkan gelombang elektromagnet. Terdapat 2 aci yang menuju ke kebuk permaisuri dan aci ini menghantar bahan kimia ke kebuk yang akan membuat hidrogen mendidih dan kemudian hidrogen akan melalui laluan lain ke galeri besar dan kemudian ke kamar raja. Sebaik sahaja gas hidrogen sampai ke ruang raja, getaran memberi tenaga dan menukarkan atom hidrogen kepada gelombang mikro. Terdapat teori yang menyokong bahawa hidrogen disalurkan ke aci utara yang menuju ke ruang raja dan kemudian ia memasuki ruang dan mengumpul tenaga yang terkumpul dalam kebuk itu dan kemudiannya mengarahkannya ke selatan dari gelombang mikro yang tersebar. Jadi tenaga itu akan mencapai jarak yang jauh. Dan berkemungkinan jika terdapat obelisk di sekitar, ia melengkapkan proses sedia ada. Piramid besar itu sendiri adalah penjana kuasa dan tenaga diterbitkan dari piramid. Ia diambil oleh pemancar iaitu obelisk yang diletakkan di tapak utama yang diperbuat daripada granit merah yang boleh ditala pada frekuensi tertentu bersumberkan dari piramid. Persoalan sama ada piramid merupakan penjana tenaga purba berskala besar masih dalam perdebatan. Tak semua pengkaji Mesir bersetuju mengenainya. Tetapi beberapa terbitan jurnal mengungkap kisah yang berbeza dari pengetahuan sebelum ini. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.